Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam kepada para penonton pada malam ini di mana sahaja anda berada dalam sesi live bersama PKPIM. Baiklah hadirin sekalian, bersama saya malam ini Cik Aidil Irfan akan meneraju program berkaitan dengan orientasi gerakan yang kita buat dalam tempoh 2 minggu ini. Jadi baiklah, pada malam ini merupakan malam keempat bicara mengenai orientasi gerakan Persatuan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia, dan bersama-sama saya pada hari ini adalah Naib Presiden Antarabangsa PKPIM, Saudara Amsyar. Ya, dipersilakan Saudara Amsyar. Apa khabar, sihat? Sihat, Alhamdulillah. Terima kasih Cik Adil. Cik Adil apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sihat. Bagaimana keadaan di ibu kota? Macam biasa. Macam biasa ya? Ya, macam biasa. PKP pun macam ramai juga orang keluar kan. Jadi saya masih berada di dalam rumah saja. Di rumah saja. Baiklah. Kita jaga kita. Baiklah, terima kasih Cik Adil. Alhamdulillah saya sihat berada di Seremban, Negeri Sembilan. Ya, tekal menanti detik untuk kembali ke kampus untuk semester akhir. Seperti mana dalam background gambar saya, kampus saya, Universiti Kebangsaan Malaysia. Ya, insyaAllah mudah-mudahan akan kembali ke kampus pada bulan hadapan. InsyaAllah. Baik. Terima kasih Saudara Amsyar. Baiklah, jadi malam ini kita akan membicarakan salah satu orientasi gerakan PKPIM, iaitu kalau mengikut urutan orientasi ini, saya difahamkan urutan yang ketiga, iaitu disekularisasi. Mungkin ramai kat luar sana para penonton pernah dengar mengenai sekular, tapi jarang sekali dengar pasal disekularisasi. Jadi baiklah, pada malam ini mungkin Saudara Amsyar boleh terangkan kepada para penonton apakah yang dimaksudkan dengan disekularisasi, dan barangkali mungkin ada yang baru pertama kali melihat bicara malam ini. Mungkin Saudara Amsyar juga boleh ceritakan serba sedikit secara ringkas apa itu orientasi gerakan dan boleh mengupas apa yang dimaknakan dengan disekularisasi yang menjadi orientasi gerakan PKPIM. Dipersilakan. Baiklah, terima kasih Cik Adil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat petang saya ucapkan kepada para penonton yang setia berada bersama kami di Facebook ataupun YouTube Persatuan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia serta WAP TV. Ya, terima kasih atas kesudian anda untuk meluangkan waktu untuk mendengar perkongsian pada malam ini. Ya, kita berbalik kepada soalan Cik Aidil tadi tentang apa itu orientasi gerakan dan apa itu disekularisasi. Baiklah, dalam Persatuan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia, PKPIM, kita mengamalkan prinsip ataupun kita mengamalkan prinsip 4-7-10. Apa itu 4-7-10? 4-7-10 bermaksud 4 lingkup kebitaraan, 7 budaya PKPIM dan 10 orientasi gerakan PKPIM. Jadi mungkin rakan-rakan kita khususnya dalam kalangan aktivis PKPIM di luar sana sudah tahu secara umumnya apa itu 4-7-10 ini, tetapi mungkin pada malam ini kita akan perincikan atau kita akan bincangkan dengan lebih lanjut tentang orientasi gerakan PKPIM yang ketiga, iaitu disekularisasi. Baiklah, apa beza orientasi gerakan dan budaya? Cik Aidil pernah macam mana rasa? Apa beza antara dua ni? Okay, ikut pemahaman saya, pada malam ni orientasi gerakan ni macam kiblat ataupun kompas untuk PKPIM ni bergerak ke arah mana. Dan budaya ni adalah pengamalan daripada segi gerak kerja dalam mengikut arah kiblat tersebut. Betul. Okey, baiklah, terima kasih. Dan dari segi secara umumnya kita lihat perbezaan antara kedua-duanya ialah budaya seperti yang Cik Adil ceritakan tadi ialah satu bentuk amalan yang kita budayakan dalam PKPIM. Misalnya dari segi itu kita menghayati amalan kerohanian, menghayati prinsip syura, amal jema'i dan budaya kerja terancang dan sebagainya, ada 7 banyak. Dan manakala orientasi gerakan pula ialah dari segi pendekatan, bahasa mudahnya pendekatan yang diambil oleh PKPIM dalam bergerak kerja dan beraktiviti di Malaysia dan juga di pentas antarabangsa. Ya, kalau kita berbalik pada soalan ataupun kita nak membincangkan dengan lebih lanjut tentang disekularisasi, apa itu disekularisasi? Okay. Kita biasa dengar perkataan sekular, betul tak? Okey, sekular secara umumnya, takrifat umumnya ialah memisahkan agama dengan urusan keduniaan, duniawi. Dan ini berbalik ataupun prinsip ini bangkit daripada semangat humanisme
yang mengetengahkan logik akal manusia itu menjadi satu panduan atau pendoban utama dalam meneruskan ataupun mengamalkan kehidupan seharian. Disekularisasi pula ialah kita menyahkan sekular ini. Maksudnya dalam PKPM, apa usaha yang kita lakukan adalah cuba untuk kita menyahkan sebarang unsur sekularisme yang menjala dalam kalangan masyarakat, negara dan juga perintah antarabangsa. Ya, seperti yang kita tahu, dalam Islam merupakan agama yang diridai Allah SWT. Dan Islam ini tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat kita, khususnya di Malaysia, dan juga umat Islam serata dunia. Satu pegangan utama yang mesti dijadikan pedoman dalam meneruskan kehidupan seharian. Okey, kalau berbalik pada pencerahan atau penerangan tentang prinsip ini ialah gerakan PKPM berusaha untuk menggabung, jalinkan atau kita cuba untuk mengintegrasikan ilmu-ilmu wahyu dan juga ilmu-ilmu yang bersifat dunia yang dituntut. Maksudnya kalau dalam bahasa Arabnya ialah ilmu nakli dan ilmu akli. Ilmu nakli itu ilmu wahyu yang didedahkan menerusi Al-Quran, hadis Nabi SAW dan apa-apa yang berkaitan dengan agama Islam. Manakala ilmu-ilmu akli itu ialah yang melibatkan logik akal ataupun yang dituntut oleh umat manusia. Misalnya ilmu sains, matematik, ilmu ekonomi, ilmu undang-undang dan sebagainya. Ataupun dalam bahasa mudahnya lebih kepada ilmu-ilmu keduniaan. Tetapi ini usaha yang kita cuba bawa untuk kita menggabungkan. Maksudnya kita tidak hanya mengetengahkan atau mengutamakan agama semata-mata. Maksudnya kita tak tekankan belajar agama Islam semata-mata. Tetapi kita cuba untuk mengintegrasikan ilmu-ilmu keduniaan dengan ilmu-ilmu agama Islam. Supaya kita dapat melahirkan satu gerakan yang tidak hanya berteraskan ilmu dunia semata-mata, tapi kita juga berusaha untuk mengintegrasikan antara ilmu dunia dengan ilmu agama Islam. Dan tuntas dalam untuk sesi kali ini ialah kita berusaha untuk mengintelektualkan ulama dan mengulamakan intelektual. Ini pun mungkin ada pertembungan pendapat istilah ulama dan intelektual. Ulama ni seperti yang kita maklum, ulama lebih masuk pada guru-guru agama, orang yang belajar mengajar Islam. Intelektual pula ialah yang belajar tentang ilmu-ilmu keduniaan. Jadi kita cuba untuk himpunkan, kita cuba gabungkan ilmu-ilmu yang ada pada kedua-dua kelompok ini, ulama dan intelektual, supaya kita dapat integrasikan jadi satu ilmu yang tidak boleh dipisahkan antara satu sama lain. Saja untuk sesi kali ini. Saya serahkan kembali kepada Cik Aidil. Baik, Saudara Amsyar, atas penerangan di sekularisasi. Seperti mana kita tahu, Islam is ad-din, cara hidup. Dan apa yang menarik dalam disekularisasi ini adalah pergabungan antara intelektual dan ulama. Jadi sudah tentu bila berbicara tentang orientasi gerakan disekularisasi ini, sudah pasti ada perkara-perkara yang PKPM buat dalam memenuhi tuntutan orientasi gerakan yang ketiga ini. Jadi sepanjang 6 dekad penubuhan PKPM ni, boleh Saudara Amsyar kongsikan kepada para penonton pada malam ini bagaimana PKPM mengimplementasikan gerakan disekularisasi ini sepanjang 60 tahun PKPM. Terima kasih Cik Aidil. Jadi sebelum itu saya bercadang untuk kita berkongsi sedikit sebanyak tentang dari segi sorotan sejarah tentang apa yang berlaku di negara kita. Ya, seperti yang kita tahu, Malaysia, negara kita yang kita cintai ini pernah dijajah oleh penjajah barat, terutama sekali British dan juga Belanda, Portugis dan Jepun. Walaupun Jepun belah timur tapi pernah menjadi penjajah kita. Tetapi malam ni saya tekankan kita pernah dijajah oleh British. Dan apabila British menjajah Malaysia, pada hari ini dikenali sebagai Malaysia, tetapi pada masa dulu adalah tanah Melayu, Malaya dan sebagainya. Ilmu-ilmu yang dibawa oleh mereka ke Malaysia ini berteraskan ilmu-ilmu yang bersifat humanisme ataupun pemikiran mengetengahkan logik akal manusia semata-mata tanpa mengambil kira unsur agama. Dan kalau kita lihat dari segi sejarah juga, di patah sejarah, bagaimana gerakan Renaissance, kebangkitan yang berlaku di Eropah, mereka bangkit dari zaman gelap, zaman kegelapan, apabila mereka dulu seolah-olah dikongkong oleh agama dan kemudian mereka cuba untuk mencabut unsur agama daripada urusan keduniaan dan akhirnya tercetuslah tamadun mereka sehingga hari ini. Tetapi bagi kita, khususnya di bahagian timur ini, sangat menekankan dan mengambil berat soal agama.
izinkan saya kalau saya boleh merujuk buku Datuk Seri Anwar Ibrahim, The Asian Renaissance, gelombang kebangkitan Asia. Beliau mengatakan bahawa umat di Asia ini, masyarakat di Asia ini sangat berpegang teguh dengan agama. Tidak boleh dipisahkan sama sekali. Seolah-olah agama itu ada pada nadi mereka dalam kehidupan seharian mereka. Dan jika kita lihat dari segi di Malaysia misalnya, PKPM mengambil pendekatan untuk kita berusaha menangkis, kita menyahkan unsur-unsur sekularisme khususnya dalam bidang keilmuan di negara kita. Dan kalau apa yang mungkin boleh kita kongsikan dari segi PKPM ini cuba untuk mengetengahkan, cuba untuk mengintegrasikan ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu keduniaan boleh duduk bersama. Okey, saya bagi contoh dari segi beberapa konteks ya. Kita lihat dari segi contoh ahli kita. Mungkin dari segi nama kita, Persatuan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia, pelajar Islam. Mungkin kita rasa pelajar Islam ni boleh jadi lebih kepada mereka yang belajar pengaji Islam sahaja. Tetapi tidak. Dalam PKPM, kita ada kawan-kawan kita yang belajar ilmu-ilmu akli. Misalnya ilmu kejuruteraan, ilmu perubatan, ilmu sains sosial, undang-undang, ekonomi, komunikasi awam dan sebagainya. Dan ini menunjukkan bahawa PKPM tidak hanya mengetengahkan ataupun tidak hanya mengutamakan ilmu agama semata-mata, walaupun dari segi nama dasarnya pelajar Islam, Persatuan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia, tetapi juga kita menghimpunkan rakan-rakan kita yang Muslim tetapi belajar ilmu-ilmu akli. Ya? Dan usaha-usaha yang kita cuba lakukan dalam segi konteks sistem misalnya, ya, kita tidak hanya bicara soal usrah, tidak hanya berbicara soal tamrin semata-mata untuk kita memupuk atau mengukuhkan kerohanian, semangat kerohanian dalam diri aktivis, tetapi kita juga adakan pelbagai siri, wacana, forum, bicara, persidangan dan sebagainya yang membicarakan banyak topik. Bukan hanya topik agama saja, tapi melibatkan topik isu-isu semasa, isu-isu antarabangsa, isu global, isu kemanusiaan dan sebagainya. Dan inilah yang kita pegang selama ini dan kita akan terus pegang kerana sebenarnya ilmu nakli, ilmu agama dan juga ilmu akli, ilmu logik dan sebagainya tidak boleh dipisahkan sama sekali. Dan itu yang kita cuba usahakan supaya kita dapat menyahkan sebarang usaha sekularisasi di negara kita. Ya, saya kembalikan semula kepada Cik Aidil. Itu jawapan saya untuk pusingan ini. Baik, saudara Amsyar, macam mana kita tahu PKPM, Persatuan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia, ahlinya bukan sahaja pelajar-pelajar Mat Tafiz ke, pelajar Usuluddin ke, kita juga ada banyak ahli-ahli dan kita juga telah melahirkan ramai pemikir-pemikir Islam yang mempunyai pelbagai cabang ilmu. Dan untuk pengetahuan semua, malam ni pun saudara Amsyar juga merupakan pelajar undang-undang, samalah dengan saya. Jadi kita cuba mengintegrasikan ilmu dan agama itu, ilmu dunia dan akhirat tu dalam gerakan kita. Jadi sudah tentu ada kejayaan-kejayaan yang PKPM telah capai dalam semasa gerakan ini berlangsung selama 60 tahun. Mungkin untuk malam ini bagi kita jelaskan kepada para penonton, mungkin saudara Amsyar boleh kongsikan sedikit bagaimana PKPM telah capai pelbagai kejayaan yang sudah semestinya dalam orientasi gerakan desekularisasi ini, khususnya di Malaysia. Dipersilakan. Baiklah, berkenaan soalan tersebut, terima kasih Cik Aidil atas soalan tersebut. Kita dapat lihat sebenarnya PKPM telah tubuhkan hampir 60 tahun. Pada tahun ini insyaAllah kita akan menyambut 60 tahun ataupun 6 dekad PKPM berada di pesada negara. Ya, tidak nafikan dengan sejarah yang sangat panjang, dengan penuh ranjau, onak dan duri, pahit dan manis sebagainya yang dilalui oleh setiap aktivis kita. Terutamanya sini-sini kita yang telah berada dalam madrasah ini. Dahulu, mereka telah berjaya menyumbang pelbagai perkara-perkara yang baik kepada masyarakat, bangsa dan negara kita yang kita cintai ini. Ya, sebagai contoh ya, paling utama, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, UIAM. Okey, saya tahu pelajar Cik Aidil bukan pelajar UIA, betul? Okey. Satu konsep yang diamalkan ataupun dipegang oleh UIA iaitu triple ICE. Integration, Islamization, Internationalization dan juga Continuing Excellence.
Dan kita dapat lihat UIA ditubuhkan untuk kita sebagai salah satu manifestasi untuk kita menggabungkan unsur-unsur ilmu dunia dan ilmu akhirat dalam satu kampus yang sama. Ya, itu yang kita dapat lihat dari segi matlamat penubuhan UIA itu sendiri. Tidak hanya belajar ataupun dari segi mengetengahkan ilmu-ilmu agama semata-mata, tapi turut kita dapat lihat UIA menawarkan khusus-khusus yang bersifat ilmu keduniaan. Misalnya seperti yang saya sebutkan tadi, undang-undang, ekonomi, perakaunan, kejuruteraan dan sebagainya. Maka di sinilah saya dapat lihat bahawa UIA ini matlamat utamanya untuk kita jalinkan ilmu agama dan juga ilmu keduniaan. Dan sebagai satu contoh yang lain, Universiti Kebangsaan Malaysia, UKM. UKM juga ditubuhkan ataupun dicadangkan penubuhannya oleh PKPM juga pada suatu ketika dahulu. Dan di UKM juga, salah satu daripada falsafah penubuhan UKM ialah paduan antara ilmu dengan iman kepada Allah SWT dan juga kita merungkai ataupun kita meneroka ilmu yang sebeluas di dunia ini. Dan UKM sendiri pun juga kita dari segi pengajian, beberapa contoh pengajian yang lain. Kita tidak hanya belajar ataupun kita hanya didedahkan dengan ilmu-ilmu agama semata-mata, tapi kita juga didedahkan dengan ilmu yang pelbagai, ilmu bahasa. Ya, UKM sebagai sebuah universiti kebangsaan yang menjunjung bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar telah juga berjaya untuk kita menggabung jalinkan pengajian ilmu agama juga ilmu keduniaan. Ya, contohnya bidang undang-undang misalnya, kita tidak hanya belajar undang-undang common law sahaja, undang-undang civil sahaja, tapi kita juga belajar undang-undang syariah yang menjadi salah satu ilmu penting yang harus kita tahu. Ya, contohnya undang-undang keluarga Islam ini sangat dekat dengan kita semua. Undang-undang jenayah Islam dan lainnya. Ini satu cadangan ilmu yang sangat penting untuk dikuasai oleh umat Islam. Malah kawan-kawan kita yang bukan Muslim juga diberikan pendedahan untuk belajar dengan undang-undang Islam ini. Dan saya nampak penubuhan kedua-dua institusi pengajian tinggi ini berjaya memanifestasikan usaha PKPM untuk kita menyahkan sekularisme ataupun desekularisasi sebagai salah satu contoh orientasi gerakan yang kita pegang, supaya kita tidak lagi hanya bergantung harap ataupun kita hanya berkiblatkan pemikiran Barat, pemikiran moden tanpa mengambil kira kepentingan agama dalam kehidupan seharian kita. Ya, kalau kita bandingkan keadaan kita dengan negara Perancis misalnya. Perancis mengamalkan konsep laicite. Laicite ini sebahagian daripada sekularisme. Cuma laicite ini lebih kepada pemisahan agama dengan institusi pemerintahan negara. Ya, kalau di Perancis misalnya, mereka tidak gemar ataupun mereka menghalang sebarang unsur agama daripada didedahkan di tempat-tempat awam. Oleh sebab itu, menjadi satu kontroversi apabila muslimah, agama Islam memakai hijab atau memakai niqab, mereka didenda, dikenakan hukuman kerana itu salah satu yang menunjukkan unsur agama di tempat awam. Ya, lihat lagi satu contoh di Turki. Turki juga sebuah negara sekular walaupun negara Muslim majoriti, tetapi pernah jadi satu isu apabila wanita Muslim di sana memakai hijab, memakai hijab di parlimen tetapi dihalau keluar. Kerana itu juga menunjukkan unsur-unsur agama di tempat awam. Dan kita seharusnya bersyukur di Malaysia ini kita tidak begitu. Kita masih boleh mengamalkan agama, kita masih boleh dengar azan misalnya. Kita, wanita-wanita kita, wanita Muslim terutamanya, masih boleh memakai tudung. Ya, walaupun pada satu ketika dahulu, memakai tudung itu bukan satu benda yang jarang ada dalam kalangan wanita. Tetapi menerusi usaha yang dilakukan oleh PKPM, ABIM ketika itu, pada tahun 80-an, tercetusnya gerakan untuk Islamisasi. Kita menggalakkan apabila wanita-wanita aktivis kita pada ketika itu memakai tudung di universiti awam utama di negara kita. Dan itu yang merancakkan penerapan nilai Islam di negara kita. Itu saja untuk jawapan ini. Terima kasih. Baik, rangkuman daripada apa yang telah dikongsikan oleh saudara Amsyar sebentar tadi antara kejayaan PKPM dalam melaksanakan orientasi gerakan desekularisasi ini. Yang pertama adalah pemakaian tudung yang menjadi satu kebudayaan pada masa kini yang dahulunya
agak janggal di negara kita. Dan yang kedua, penubuhan institusi-institusi yang diceritakan antaranya UIA dan UKM sendiri. Di mana kalau di UIA, walaupun contohnya macam saya, walaupun pelajar undang-undang sivil tidak mengambil syariah, tapi masih perlu belajar subjek-subjek berkaitan Islamic law sebagai contohnya, Islamic family law dan sebagainya, tetapi dalam bahasa Inggeris lah sebab sivil. So itu antara penerapan-penerapan Islam. Dan juga di UKM kita boleh lihat antara perjuangan PKPM juga dalam mempertabatkan bahasa Melayu. Juga merupakan antara kejayaan dan perbezaan negara kita dan negara-negara lain yang mengamalkan konsep sekularisasi. Jadi sebagai seorang pemimpin PKPM pada masa sekarang ini, jadi apa pandangan anda, Saudara Amsyad, tentang masa depan orientasi gerakan desekularisasi ini? Adakah PKPM perlu untuk meneruskan orientasi gerakan ini, ataupun kejayaan-kejayaan yang sudah ada ini sudah cukup dalam orientasi gerakan ini? Apa pandangan Saudara Amsyad? Okey, baiklah. Terima kasih Cik Aidil. Jadi apabila saya sudah kongsikan seperti tadi sumbangan dan juga usaha yang dilakukan oleh PKPM dalam kita mengetengahkan ataupun merealisasikan usaha desekularisasi atau menyahkan sekularisme. Ya, seperti yang saya kongsikan tadi, apabila gerakan wanita Muslim bertudung yang secara utamanya digerakkan oleh Angkatan Belia Islam Malaysia ABIM dan juga turut dibantu oleh PKPM, ini yang merancakkan dari segi penerapan nilai Islam di negara kita secara umumnya. Dan dari segi kita tentang cabaran, kalau kita dari segi untuk berusaha mengekalkan orientasi gerakan ini, ya, kita lihat dari segi pada masa ini ilmu-ilmu di negara kita sudah didedahkan. Banyak ilmu yang kita dapat pelajari di negara kita, khususnya tentang di universiti, di Institut Pengajian Tinggi. Malah jika kita diberikan peluang untuk keluar negara, kita juga didedahkan dengan pelbagai ilmu, cabang ilmu. Ilmu falsafah, ilmu pengajar agama, teologi, ilmu kejuruteraan, perubatan dan sebagainya. Nak sebut satu-satu memang tak dapat. Tapi ini menunjukkan betapa banyaknya cabang ilmu di luar sana, tetapi sejauh mana kita mampu untuk mengintegrasikan segala jenis ilmu dengan semangat ataupun ajaran agama Islam yang suci ini. Jika kita dapat lihat cabaran semasa, ya, mungkin kita dapat lihat konteks yang terbaru. Misalnya apabila undang-undang syariah kita misalnya, ya, kalau dapat lihat secara umumnya kelihatan seolah-olah tergugat dengan keputusan baharu daripada Mahkamah Konstitusi baru-baru ini, ya, apabila Mahkamah Konstitusi mengisytiharkan bahawa Seksyen 28 Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah Selangor tidak berperlembagaan atas konteks apabila undang-undang tersebut menjenayahkan kesalahan liwat. Ini tidak berperlembagaan kerana peruntukan tersebut sudah ada dalam Kanun Keseksaan iaitu salah satu undang-undang jenayah utama di negara kita. Okey. Kanun Keseksaan merupakan satu undang-undang jenayah sivil. Manakala Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah pula ialah undang-undang jenayah Islam ataupun syariah. Undang-undang jenayah Islam. Dan ini satu cabaran kita utamakan apabila bagaimana untuk kita terapkan dari segi nilai Islam dalam sistem pemerintahan, sistem undang-undang, sistem ekonomi dan sebagainya. Kerana bidang-bidang ini secara umumnya bersumberkan atau berakarkan semangat ataupun secara umumnya prinsip-prinsip yang ditengahkan oleh penjajah barat, ya. Misalnya contoh, sebab kita pun dari segi kita belajar undang-undang kan, Cik Aidil kan, mungkin sekadar berkongsian dengan para penonton di luar sana, ya, undang-undang kita warisi daripada penjajah British, betul? Undang-undang common law. Dan ini satu cabaran untuk kita, bagaimana untuk kita mewujudkan kita punya undang-undang common law kita sendiri. Saya suka untuk memetik pandangan Prof. Syed Salim Faruqi, ya, apabila kita cuba untuk mengadakan kita punya common law sendiri, ya, dasar saya. Dan ini yang cabaran kita perlu hadapi dalam kita mengislamikan atau mengintegrasikan ilmu-ilmu agama dengan isu-isu ataupun sistem pemerintahan, pentadbiran ekonomi di negara kita. Dan kalau satu konteks yang lain juga, pendidikan misalnya. Ya, kita dapat lihat kita ada pelbagai jenis sekolah, institusi pendidikan. Kita ada sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan, kita ada madrasah, ada sekolah agama dan sebagainya. Ini juga kita dapat lihat satu konteks yang lain tentang
bagaimana untuk kita menyahkan ataupun desekularisasi ini boleh dilakukan dengan cara setiap pelajar didedahkan dengan ilmu nakli dan ilmu akli. Maksudnya ilmu-ilmu agama dan juga ilmu keduniaan. Ya, kita contoh di sekolah misalnya. Okay, kan adik-adik kita sekarang ni SPM kan? SPM sedang, adik-adik tingkatan 5 kita sedang menghadapi SPM. Mereka wajib mengambil subjek bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik, sains. Okay, kalau mereka tidak mengambil adilah agama, mereka akan ambil pendidikan Islam. Okey. Dan ini serunya pada pandangan saya, ini sudah menunjukkan bahawa kita cuba untuk memastikan ilmu-ilmu yang disampaikan kepada para pelajar, khususnya para murid di negara kita ini, didedahkan dengan kedua-dua jenis ilmu. Bukan hanya belajar ilmu keduniaan semata-mata, ilmu matematik, sains sebagai contoh, mereka juga didedahkan dengan prinsip atau ajaran agama Islam, melalui subjek pendidikan Islam, pendidikan syariah Islamiah, Quran Sunnah dan sebagainya. Supaya kita tidaklah hanya berkiblatkan ataupun kita hanya merujuk satu pandangan atau satu cabang ilmu daripada satu prinsip sahaja. Kita boleh bandingkan, contoh kita bincang ni kan, undang-undang kan. Kita hanya rujuk sistem undang-undang sivil sahaja, prinsip undang-undang sivil sahaja, tapi kita juga turut merujuk prinsip undang-undang Islam sebagai salah satu cara untuk mencari satu solusi terbaik dalam menyelesaikan segala masalah-masalah yang berlaku dalam kalangan masyarakat negara kita. Dan dari segi untuk cabaran ataupun harapan bagi PKPM pada hari ini, semoga orientasi gerakan ini dapat terus kita panjangkan, kita usaha untuk capai. Ya, kita tidak hanya sekadar melepaskan ataupun hanya bermimpi, dibuat mimpi indah dengan sejarah kita yang gemilang sahaja, tapi kita terus untuk mengetengahkan, kita cuba untuk pastikan ilmu-ilmu yang kita pelajari bukan hanya sekadar kita belajar ilmu keduniaan semata-mata, tetapi kita juga merujuk belajar ilmu-ilmu agama supaya kita dapat menjadi seorang Muslim yang bitara serba boleh. Ya, kalau kita baik rujuk secara silang, iaitu lingkup kebitaraan. Lingkup kebitaraan ini satu konsep dalam PKPM untuk memastikan setiap aktivis kita mempunyai kemahiran yang serba boleh. Okey, pada kebitaraan untuk kalau saya boleh petik, iaitu idealisme, intelektualisme, aktivisme dan spiritualisme. Dapat lihat bahawa 4 lingkup kebitaraan ini satu perkara, semuanya sangat penting untuk yang perlu ada pada setiap aktivis PKPM. Oleh sebab itu, apa-apa cara, misalnya kalau boleh saya terangkan dengan lebih lanjut, intelektualisme, kita dituntut untuk membaca setiap hari sekurang-kurangnya 1 jam. Satu daripada kaedah untuk kita merealisasikan lingkup kebitaraan ini, contohnya dari segi intelektualisme, kita membaca buku sekurang-kurangnya sejam sehari. Yang kedua, misalnya kita menghadiri wacana forum ilmiah dan sebagainya. Tapi pada masa yang sama, kita tidak meninggalkan amalan-amalan kerohanian yang harus kita amalkan dari kebesaran. Misalnya kita membaca amal surat selepas subuh dan selepas asar atau selepas maghrib. Kita juga membaca Al-Quran sebagai satu amalan harian, menunaikan solat 5 waktu dan sebagainya. Dan ini menunjukkan setiap di PKPM tidak boleh hanya sekadar mengutamakan salah satu daripadanya sahaja. Setiap daripada kita haruslah berusaha untuk mencapai kesemua kaedah-kaedah ataupun dari segi amalan dalam keempat lingkup kebitaraan yang ada dalam lingkup kebitaraan yang saya terangkan sebentar tadi. Ya, idealisme, intelektualisme, aktivisme dan spiritualisme. Kerana ini nadi gerakan kita. Itulah panduan, itulah pedoman kita dalam bergerak kerja di PKPM ini. Dan jika kita abaikan, dikhawatiri kita tidak dapat meneruskan sejarah silam kita yang gemilang, kerana inilah yang menjadi salah satu daripada pencetus atau katalis untuk kita mencapai sejarah PKPM. PKPM terus menyumbang untuk kebaikan dan kemaslahatan agama, bangsa dan negara. Ya, saya rasa itu saja daripada saya untuk malam ini. Mudah-mudahan perkongsian saya yang kecil ini dapat dimanfaatkan oleh semua aktivis PKPM dan juga para penonton di luar sana. Ya, kita tidak harus sekadar utamakan satu cabang ilmu semata-mata. Kita harus berusaha untuk menekuni kedua-dua cabang ilmu agama dan juga ilmu keduniaan, supaya kita dapat menjadi seorang aktivis, seorang Muslim dan Muslimah yang sejati, bitara,
maksudnya kita serba boleh dan juga mampu untuk bersaing di peringkat kebangsaan dan juga peringkat antarabangsa. Mudah-mudahan kita tidak mampu untuk membahas sejarah, tapi kita mampu untuk mencipta sejarah. Sekian daripada saya. Baik, terima kasih saudara Amsyar atas perkongsian mengenai soalan terakhir tadi. Jadi nampaknya apa yang ditekankan pada malam ini adalah bagaimana untuk kita mengintegrasikan kedua-dua ilmu dunia dan juga ilmu wahyu, ilmu akhirat. Ilmu wahyu, betul. Ilmu wahyu ke dalam amalan kita, dan juga untuk ada kesinambungan perlunya untuk kita meneruskan agenda orientasi gerakan kita yang ketiga pada malam ini, kerana ia merupakan identiti, sejarah dan juga banyak lagi perkara yang perlu dibuat oleh PKPM. Dan sudah tentu anda, para penonton, adik-adik ahli PKPM, di mana saja anda berada, andalah penerus legasi untuk melaksanakan desekularisasi khususnya di Malaysia ini, supaya kita capai ke arah memartabatkan Islam, dan juga bukan sekadar Islam, juga ilmu-ilmu keduniaan. Jadi baiklah, sampai di sini. Mungkin boleh saya bertambah sikit sebelum kita tutup? Boleh. Okey. Boleh dipersilakan. Baik, terima kasih. Jadi sebagai penutup kesimpulannya, mungkin saya menggalakkan ahli kita di luar sana untuk membaca menekuni karya PKPM 5 Dasawarsa. Inilah buku yang mengetengahkan atau menceritakan sejarah kita dan juga bagaimana kita ditubuhkan dan cabaran-cabaran yang kita hadapi, terutamanya dalam konteks desekularisasi ini. Ya, apa yang saya kongsikan tadi adalah ringkasan ataupun rumusan sikit sebanyak daripada buku ini, dan semoga buku ini dapat dimanfaatkan untuk kita mengenali dengan lebih lanjut dan lebih dekat dengan gerakan kita sayangi ini, PKPM. Ya, itu saja sekadar tambahan. Itu dia perkongsian Abang Amsyar kita. Jadi untuk malam ni saja memang tak cukup lah untuk kita kupas lebih lanjut. Jadi nak tahu lebih lanjut, bacalah buku 5 Dasawarsa PKPM itu. Jadi saya kira sudah sampai ke penghujungnya untuk malam ini dalam bahaskan orientasi gerakan bersama Naib Presiden Antarabangsa PKPM, Saudara Amsyar Afendi. Jadi bertemu lagi kita pada waktu yang sama di platform yang sama. InsyaAllah akan ada lagi satu orientasi gerakan pada esok malam dan juga sehingga ke minggu hadapan. Jadi berjumpa lagi pada masa yang akan datang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Adil.